warahmatullahi wabarakatuh. Nama Edi. Nombor metrik di 201810827774. Okey, sekarang saya akan menunjukkan cara-cara macam mana nak cipta permainan menggunakan aplikasi, iaitu aplikasi WordWall. Pertama sekali, buka Google Chrome dan searchkan dan buat carian perkataan WordWall. WORDWALL. Cari. Okey, ini carian yang keluar bila kita type WordWall. And then seterusnya kita cari pada bahagian bawah. Okey, dia tulis macam ni, WordWall create better lessons quicker. wordwall.net. Okey, kita klik WordWall. Okey, ni bahagian hadapan page aplikasi WordWall. Macam-macam kita boleh reka, cipta permainan menggunakan aplikasi ini. Antaranya ialah kuis, cari perkataan yang sama, carian perkataan, crossword puzzle, teka silang kata dan banyak lagi. Okey, pertama sekali, bagi yang tiada akaun bagi aplikasi WordWall ni, kita perlu sign up dululah, daftar akaun masuk. Tekan sign up. Okey, bila kita tekan sign up, akan keluar sign up to basic account, daftar akaun asas, boleh guna sign up guna email Google ataupun boleh type sendiri dan juga password. Seterusnya tekan je sign up ataupun daftar masuk. Okey, dan seterusnya perlu login ataupun daftar masuk yang seterusnya, tekan login. Bagi yang dah ada akaun, kita boleh terus tekan daftar masuk login je lah. Okey, login to WordWall sama je. Boleh guna login pakai Google, sekiranya daftar pakai Google ataupun pakai email biasa. Macam saya pakai daftar pakai email Google, so saya tekan email Google. Okey, dia akan keluar, dia suruh kita daftar kita punya email Google lah, email Google yang kita gunakan bila kita nak masuk WordWall. So, saya gunakan email ini dan kita terus tekan next. Seterusnya masukkan password yang sah dan tekan next. Okey, bila kita tekan next untuk yang kali kedua, dia akan keluar kita punya page WordWall. Ini yang saya dah buat aktiviti yang sebelumnya. Dan sekarang saya nak ajar macam mana kita nak cipta aktiviti baru. Okey, kita tekan create activity. Cipta aktiviti. Okey, ini menunjukkan saya dah guna 4 daripada 5 aktiviti yang ada. Okey, sekarang saya boleh buat satu lagi. Then saya pilih. Okey, macam-macam ya, boleh dibuat template. Okey, yang bawah ni untuk yang upgrade. Yang upgrade ni kena bayar lah. So, saya pakai yang basic je, yang free. Then, pada bahagian penutup pada rancangan pengajaran harian saya buat carian perkataan. Permainan carian perkataan iaitu word search. So, saya tekan word search ni. Okey, dia akan keluar page ni lah dan saya tukar tajuk aktiviti iaitu bab 1, pengenalan kepada perakaunan. Okay, game mode ni without clue dengan with clue, ada clue dengan tak ada clue. Ada clue ni makna dia perkataan yang kita nak peserta kita cari akan adakan wujud lah di wall mereka. Dan kalau without clue ni means peserta perlu fikir sendiri perkataan apa yang kita nak mereka cari, macam tu. Okey, contoh saya letak perkataan yang saya nak peserta cari, pelajar cari iaitu MICPA. Okey, MICPA dan seterusnya kalau nak tambah lagi perkataan boleh je tekan add a new words, tambah perkataan. Okey, teruskan saya nak peserta cari accountant bertauliah. Okey, seterusnya penyelidikan.
piawaian dan juga peraturan. Okey, ni senarai perkataan yang saya nak peserta ataupun pelajar saya cari. Okay, saya tukarkan kepada with clue dengan clue. Okay, seterusnya bila kita dah masukkan perkataan-perkataan yang kita nak peserta ataupun pelajar kita cari, kita tekan dance, siap, dan dia akan save lah sendiri. Okay, bila dia dah save, dia akan keluar page yang macam ni. Okay, ini template yang saya pakai iaitu word search, carian perkataan. Boleh juga nak tukarkan kepada kiranya kita rasa macam tak sesuai word search tu dengan apa yang kita nak, kita boleh tukarkan kepada aktiviti yang lain iaitu random where, random cut, anagram dan banyak lagi. Boleh je tekan show all. Okey, ni aktiviti yang saya nak peserta ataupun pelajar saya cari. Okey, boleh tukar tema. Pilih je tema yang menarik. Dekat sini ada klasik, primary, neon, blackboard, whiteboard and midnight. So, saya pakai primary. Masa yang saya tetapkan untuk pelajar cari adalah jawab salah sebanyak 4 kali. Okay, saya displaykan perkataan yang saya nak pelajar cari. Ini reverse word, saya pakai reverse word iaitu perkataan yang diterbalikkan supaya lebih meningkatkan tahap kesusahan kepada pelajar. Okay, di aktiviti pelajar akan ditunjukkan jawapan yang betul lah. Okay, apply to this activity. Tekan apply to this activity supaya kita punya perubahan ni akan di-savekan. Okay, dia dah savekan kita punya perubahan yang kita buat tadi. Ranking, leaderboard, kita punya ni lah, bila peserta ataupun pelajar kita menjawab, nama mereka akan tercatat di sini dan juga markah dan juga masa yang diambil untuk menyelesaikan semua perkataan yang kita minta untuk mereka carilah. Okay, sekarang kita nak tengok apa yang jadi dengan kita punya perkataan dan juga kita punya permainan yang kita buat tadi. Kita tekan start. Okay, ini kita tekan start dah. So, kita punya peserta ataupun pelajar kita akan dapat tengok dekat skrin mereka yang ni lah permainan ni, dan mereka perlu menekan jawapan yang betul dan diberikan jangka hayat sebanyak 5. Okay, sekarang kita try cari accountant bertauliah. Okay, klik dekat accountant bertauliah dan dia akan naik right lah, betul bila kita dah jawab. So, nanti akan tinggal 5 je lah, 5 yang kita perlu cari lagi. Seterusnya peraturan. Dan lain-lain lagi lah yang peserta ataupun pelajar akan cari. Bila mereka dah habis menjawab, masa akan direkodkan dan ditunjukkan di carta leaderboard lah. Okey, bagi permainan ni, sekiranya digunakan secara online, so just pakai template interaktif. Tapi kalau kita sebagai cikgu ataupun sebagai yang mencipta permainan ni nak print kan, so boleh print kan, tekan je print kat bawah ni dan dia akan keluar lah print. Okay, bila kita nak share, bila kita dah siap semua, kita nak share kita punya permainan, kita tekan share, kongsi. Okay, dengan siapa kita nak share? Dengan cikgu ataupun dengan pelajar? Okay, dan sekarang saya nak sharekan kepada pelajar saya, iaitu saya tekankan set assignment dan isikanlah register enter name ni. Makna dia nanti student akan perlu memasukkan nama mereka supaya kita dapat tahu siapa yang menjawab soalan tu.
Anonymous ni means susah sikit lah sebab kita tak tahu siapa yang jawab soalan kan. So better pakai enter name supaya peserta dapat menulis nama mereka. Deadline kiranya dilakukan secara live, boleh teruskan je non tiada deadline, tapi kalau unsynchronized boleh je pakai deadline. Letak je tarikh dan juga masa. End game, sekiranya end game akhir sekali bila peserta kita dah jawab semua, saya klik kepada show answer. Maknanya jawapan dah akan ditunjukkan. Akan ditunjukkan juga leaderboard, papan markah dan juga start again. Start again ni sekiranya pelajar ingin menambahkan mereka punya markah lah. Okey, seterusnya kita tekan start. Teruskan. Okey, bila dah siap semua assignment set, kita dah siap lah. So, kita copykan kita punya link ni. Kita copykan link, okey. Kita boleh tunjukkan link ni dekat screen projector ataupun copy paste dan letakkan dalam mereka punya wall lah. Classroom wall. Okey, saya copy dan boleh dah siap. Okey, kat my result ni bila ada orang jawab dan seberapa banyak orang dah jawab, nanti akan naiklah dekat sini. Okey, itu sahaja daripada saya memberikan penerangan tentang bagaimana caranya nak menggunakan word wall. Word wall ni banyak yang kita boleh cipta aktiviti, tetapi hanya limit kepada 5 aktiviti sahaja bagi satu-satu masa sebab kita perlu bayar bila kita nak gunakan aktiviti lebih daripada 5. Boleh je buat, saya sarankan word wall ni sangatlah baik. Macam mana pelajar kita dapat mainkan kita punya permainan yang telah kita sediakan untuk mereka. Okey, ini adalah link untuk permainan word wall. So, guru akan menunjukkan link ini di papan screen projector. So, kita ambil link ni, kita copy paste. Copy. And then kita pergi ke Google Chrome. Dan kita pastekan kita punya link tadi. Dan teruskan. Jadi kita dah copy dan pastekan link tadi. Nanti pelajar kita dapat page yang macam ni lah. Bila mereka buka, mereka akan dapat page macam ni dan mereka perlu isikan nama. So, saya letakkan nama Nasriyah. Okey, contohnya nama saya Nasriyah. Saya letakkan Nasriyah. Remember me or not ni is okay, nak tick boleh, tak tick pun boleh. Okey, dan kita tekan start, kita tekan mula. Okey, kalau macam ni, okay, dia dah keluar. So, kita tekan start je lah untuk memulakan kita punya game. Nanti pelajar akan tekan start untuk memulakan game. Okey, dalam masa 2 minit 30 saat, mereka perlu mencari sebanyak 6 soalan. Okey, contohnya, pelajar akan cari macam ni lah. So, kat sini dah ada penyelidikan. Piawaian. Okey, kat sini MICPA. Peraturan. Khidmat sokongan. Juga akaunten bertauliah. Okey, sini akaunten bertauliah. Okey, bila pelajar dah habis jawab, mereka akan betul kat sini lah. Dan 6 betul. Dan masa yang dicatatkan hanyalah 1 minit 51 saat. Okey, kita akan keluar kat sini lah. Peserta akan dapat tengok
Okey, mereka betul 6 daripada 6 dan mereka mencatatkan masa sebanyak 39 saat untuk menjawab soalan. Mereka boleh memilih untuk menjawab lagi ataupun tekan pangkah untuk habiskan. Jadi saya hanya bukakan permainan ini hanya untuk sekali kerana pada bahagian penutup saja kerana masa adalah terhad. Saya menggunakan masa 2 minit 30 saat untuk permainan game dan 2 minit 30 saat lagi untuk membuat rumusan ringkas lah berkenaan dengan tajuk. Jadi kita dah selesai, pelajar dah selesai, saya akan teruskan dengan rumusan ringkas dengan tajuk lah.